Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak yang Ustaz sayangi, yang Ustaz rindui? Pelajar tahun 3 sekalian. Okey, harap Ustaz kamu berada dalam keadaan yang sihat selalu dan kamu ceria-ceria dalam mempelajari apa saja subjek secara online. Okey, baik. Sekarang ini kamu ambil buku teks, kamu buka muka surat 116, 117, 116 dan 117. Di sini Ustaz nak ceritakan sikit ya tentang sambungan hari itu, iaitu macam mana hubungan Rasulullah SAW dengan masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu. Jadi hari ini pada muka surat 116 kita nak tengok pula macam mana kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul. Pada siri yang lalu, kita telah melihat macam mana masyarakat Arab tu sendiri dengan perangainya yang akhlaknya buruk, suka bergaduh, suka berperang, berpuak-puak, menyembah berhala. Lagi apa dia lagi? Membunuh anak perempuan. Berbohong. Aduh, macam-macam lah sifat-sifat buruk yang ada pada masyarakat jahiliah ni. Tapi sebaliknya yang berlaku kepada Rasulullah SAW, Nabi kita. Nabi kita ni baik. Jadi mari kita tengok apa sifat-sifat yang ada pada Rasulullah SAW. Mari kita tengok sama-sama. Okey. Pertama, amanah. Amanah. Terkenal dengan sifat amanah sehingga dirinya dipercayai. Diberi kepercayaan untuk menguruskan perniagaan Khadijah. Terkenal Rasulullah SAW ni dengan sifat amanah. Memang orang kenal dia. Amanah ni maksud dia, kalau buat apa-apa tu, betul dia buat. Contohlah kamu. Kamu nak pergi tandas. Kamu cakap kat Ustaz, Ustaz, Ismaili bil khuruj ila mirhaus. Kamu kata, boleh tak Ustaz saya keluar pergi tandas? Izinkan saya keluar pergi tandas. Kamu kan? Tapi kamu bukan pergi tandas, kamu pergi kantin, pergi mama, pergi pusing. Satu sekolah kamu pusing. Dah setengah jam kamu pusing, ya? Lepas tu baru kamu masuk. Itu tak amanah lah maknanya. Kalau amanah dia pergi bilik air saja, dia tunaikan hajat je, lepas tu dia masuk kembali ke dalam kelas. Masuk belajar. Ini tak tahu pergi mana. Itu tak amanah. Kalau Rasulullah tak. Dia amanah. Semua perkara dia amanah. Sehingga kan ada seorang yang kaya masa tu duduk berdagang, duduk berniaga, nama dia Khadijah. Dia lantik Khadijah ni melantik Rasulullah SAW menjadi pengurus kepada perniagaan. Sebab dah boleh dipercayai. Kalau lantik pada orang yang tak boleh dipercayai, habislah bisnes dia, lingkuplah bisnes dia, bungkuslah dia. Khadijah ni akhirnya menjadi isteri Rasulullah SAW. Gitu. Nampak tak? Itu sifat Rasulullah SAW yang amanah. Mari kita tengok nombor 2 pula di sebelah ni. Gambar apa ni? Ini adalah gambar Hajarul Aswad. Nampak tak? Ini bekas perak. Kat dalam ni ada batu hitam. Nampak? Batu hitam ni adalah tempat di mana umat Islam, apabila kita pergi Mekah nanti, kita nak menunaikan haji ataupun umrah, nanti dekat bucu Kaabah tu ada satu tempat di mana letaknya Hajarul Aswad. Dekat Hajarul Aswad itulah kita mula untuk menanda di mana kita nak tawaf. Bermula dekat situ. Kalau tidak, kita tak tahulah nak bermula dekat mana. Jadi Hajarul Aswad tu terletak dekat situ. Jadi apa yang terjadi pada masa tu? Nak tunjukkan kepribadian Rasulullah SAW ni adalah sentiasa, mari kita baca tajuk dia dulu. Sentiasa bercakap benar dan adil. Apa maksud dia? Mari kita tengok tulisan Jawi ni. Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpujinya itu menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan peristiwa
Hajarul Aswad. Kamu tahu ke peristiwa meletakkan Hajarul Aswad? Tahukah? Hajarul Aswad itu memanglah duduk dekat bucu petak yang dekat Kaabah tu. Satu hari, satu masa tu, berlaku banjir besar. Habis, batu tu terjatuh. Tempat letak tu terjatuh. Kena di air gitu gini. Jatuh air batu tu. Lepas tu kan masyarakat Arab ni, dia orang suka bergaduh. Suka berkelahi. Apa-apa pun dia orang nak menang je. Dia orang ada puak-puak pula. Habis dia orang ni, bergaduh lah. Tak payahlah, akulah bubuh. Aku yang jumpa dulu. Aku yang bubuh. Kami lebih mulia daripada kamu. Kau. Apa kau yang hina. Kau kutip sampah je. Dia suka bergaduh. Gitu. Lepas tu, mereka ni tak jumpa jalan. Sampai nak berperang. Bukannya 2 puak saja, banyak puak. Kan mereka suka bergaduh. Sebelum ni kita tahu kan. Jadi nak letakkan batu tu ke tempat asal pun bergaduh juga. Apalah, tak tahulah apa nak jadi dengan diorang ni. Lepas tu diorang pun dah penat. Diorang pun cari orang yang paling bagus sekali, paling baik sekali, iaitu Rasulullah lah. Ketika itu mereka pun tengok-tengok, dia orang cakap kata kalau ada orang masuk kat pintu tu, kejap lagi kita suruh dia lah. Kan? Tengok-tengok Rasulullah keluar daripada pintu tu. Gerbang pintu tu. Lepas tu, dah lah memang semua orang berpuas hati lah. Sebab apa? Rasulullah ni memanglah dia terkenal dengan orang yang adil, orang yang baik. Jadi, dia orang pun, engkau lah tolong adil kejap. Kalau tidak kami nak berperang ni. Jadi, bijaksananya Rasulullah SAW tak pilih kasih. Dia cakap, ni kawan aku lah. Kau kawan aku, dia tak cakap macam tu. Kau baik dengan aku je. Aku tolong kau. Aku ikut geng kau. Tak, bukan macam tu. Dia tak pilih kasih dan dia adil. Apa dia buat? Apa Rasulullah SAW buat? Rasulullah kata ambil satu kain. Lepas tu Rasulullah ambil batu Hajar Aswad tu, letak atas kain tu. Lepas tu ramai-ramai jeng-jeng. Ramai-ramai pegang bucu kain. Lepas tu letakkan ramai-ramai kat situ. Dah. Semua boleh. Semua dapat. Dah nak sangat meletakkan Hajar Aswad tu. Berkelahi tak sangka. Nampak tak Rasulullah? Bijaksananya Rasulullah. Selesai masalah. Kalau tidak, dia orang ni nak gaduh je kerjanya. Okey. Mari kita tengok nombor 3 pula. Tidak suka membuang masa. Rasulullah SAW tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin. Membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, mengembala kambing. Rasulullah SAW ni, kita pun faham. Dia anak yatim. Dia duduk dengan ibu susunya, nama dia Halimatus Sa'diyah. Jadi, dia tak suka membuang masa. Macam kita suka membuang masa, main game lah. Borak-borak lah. Cek sana, cek sini lah. Jadi, Rasulullah tak. Ibunya mengembala kambing, dia tolong ibu susuannya mengembala kambing. Ibunya sebenar dah meninggal. Ibunya sebenar nama apa? Minah. Ini nama Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya. Ibu yang bela dia. Ibu yang menyusukan dia. Sebab ibu dia dah tak ada. Gitu. Okey, mari kita tengok. Penyantun. Yang keempat ni penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Bagus Rasulullah ni ya. Sikap baginda itu sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Nampak? Rasulullah SAW ni seorang yang bermanis muka, lemah lembut dalam percakapan, sangat disenangi. Semua orang sukalah. Dihormati, orang ramai pun hormat dia. Dan baginda ni terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Dia tak suka gaduh-gaduh. Nampak tak? Macam mana sikap Rasulullah SAW berbeza dengan masyarakat jahiliyah. Okey, mari kita tengok muka surat sebelah pula. Muka surat 117. Okey. Kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Macam mana masyarakat Mekah ni yang huru-hara lah, suka bergaduh apa, akhlaknya buruk ya. Apa yang Rasulullah SAW hadapi, sifat yang dia ada, yang dia hadapi dengan perangai buruk masyarakat jahiliah di Mekah pada masa tu. Nombor 1, dia sabar dan tabah. Dia sabar. Orang lain semua buruk akhlak, tapi dia seorang yang penyabar. Macam mana yang dikatakan cerita sabar dan tabah ni? Abu Lahab, bapa saudara Nabi. Abu Lahab ni bapa penakan Nabi. Bapa saudara dan isterinya
mak menekan Rasulullah SAW menentang dakwah baginda. Ketika mana Rasulullah SAW berdakwah, dia menentang mereka berdua ni. Mereka menggelarkan Nabi Muhammad sebagai pendusta. Dia berkata, engkau penipu. Pendusta tu penipu. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Namun Rasulullah ni dia tak melatah. Macam kita nak melatah aja. Lepas tu kita nak kerja nak gaduh pula. Orang cakap kita tak betul. Kalau Rasulullah ni tak. Dia sabar, dia tabah. Dia pun tak bergaduh je. Macam kita nak bergaduh lah. Lepas tu nak nangis. Lepas tu carilah. Carilah orang yang dia rasa dia boleh berlindung di belakangnya. Iaitu ibu bapa ke, cikgu ke. Gitu. Berpendirian teguh. Rasulullah SAW ni berpendirian teguh. Macam mana yang dikatakan pendirian teguh? Nabi Muhammad SAW ditawarkan harta yang banyak bagi menyembah berhala. Ketika Rasulullah duduk sampaikan dakwah tu, maka orang-orang kafir ni dia tak senang duduk. Jadi dia kata, apa engkau ni? Mari kita tawarkan dia duit supaya dia ubah pendirian dia. Bagi duit supaya dia ubah pendirian dia, ubah perangai Rasulullah tu kembali menyembah berhala. Kata mereka, mari kita sama-sama buat macam tu kepada dia. Baginda menolak tawaran tersebut dan tegas dengan meneruskan dakwah secara cekal. Dengan cekal hati Rasulullah SAW tolak. Tak, aku tak nak duit ni. Aku tak nak duit-duit ni. Rasulullah cakap, dia nak apa? Agama Islam dan tauhid kepada Allah SWT. La ilaha illallah. Yang kita kalau orang bagi duit, ambil lah 1 juta. Tak payah semayang. Dah kita gelap mata. Kelabu mata. Jadi macam mana? Ikutlah. Betul ke nak bagi dekat saya 1 juta? Gitu pula. Saya nak tak mau semayang lah. Memang saya pun tak nak semayang. Macam tu pula kita cakap ya. Bijak merancang. Bijak. Baginda Rasulullah SAW ni seorang yang bijak merancang. Tengok peristiwa yang berlaku ketika mana Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Baginda diperintahkan Allah SWT berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang membunuh baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ni, dia nak bunuh Rasulullah SAW. Ketika itu. Jadi, Rasulullah SAW seorang yang bijak, dia pun memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah. Jalan daripada Mekah ke Madinah tu, jalan dia ke utara. Tapi Rasulullah SAW, dia pergi ke selatan dulu. Dia ghostan dulu. Dia tak pergi terus. Walaupun Madinah terletak di utara Mekah. Madinah tu terletak di utara. Mekah terletak di selatan. Tetapi Rasulullah tak terus pergi utara. Dia pergi belakang dulu. Dia pergi ke selatan lagi. Untuk mengelirukan musuh. Sebab orang cakap, dia orang nak pergi ke utara, dia orang pun tahan kat utara. Tapi Rasulullah pergi ke belakang. Kan? Pergi ke selatan. Nak bagi keliru. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Jadi Rasulullah ni memang bijak. Sebab itulah kita kena tiru Rasulullah SAW. Bagaimana bijaknya Rasulullah SAW merancang strategi dan juga berpendirian teguh serta sabar dan tabah dalam melaksanakan dakwah Islam. Okey, baik. Sekadar itu dulu muka surat 116 dan 117. Okey, boleh ya? Nanti kamu boleh ulang banyak kali Ustaz punya video ini ya. Jumpa lagi pada sesi akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.